Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati panel penilai 1 Encik Sazli bin Aziz alias Abdul Aziz, panel penilai 2 Dr. Ashraf Ridwan bin Ali, yang berusaha pensyarah penyelidik Dr. Zul Aizam bin Yasir. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kajian tinjauan yang telah saya laksanakan yang bertajuk Keberkesanan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional KPP terhadap profesionalisme guru di daerah Kuala Nerus. Kita pergi pada pengenalan kajian. Jadi, Komuniti Pembelajaran Profesional KPP ataupun turut dikenali sebagai Professional Learning Community ataupun PLC merupakan salah satu usaha pembangunan profesionalisme guru yang menepati kesemua strategi pembangunan pendidikan yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Jadi ini merupakan salah satu langkah anjakan bidang pendidikan bagi strategi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi menurut Muhammad Najib tahun 2010, pembangunan organisasi adalah satu proses mengubah suai organisasi mengikut perubahan dunia agar organisasi terus relevan dan berlaku ke atas sumber manusia yang ada struktur dan juga strategik. Terusnya kita pergi kepada apakah itu Komuniti Pembelajaran Profesional KPP ataupun turut dikenali sebagai Professional Learning Community iaitu PLC. Jadi Komuniti Pembelajaran Profesional ini merujuk kepada amalan-amalan yang mana sejumlah guru dan pentadbir sekolah akan sentiasa berkolaboratif dan bekerjasama mencari dan berkongsi pembelajaran serta mengambil tindakan berasaskan pembelajaran. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keberkesanan profesionalisme guru untuk faedah pembelajaran murid. Jadi menurut Amin Senin 2018, beliau menerangkan bahawa antara kekuatan KPP termasuklah perkongsian pengalaman dan kepakaran profesional di tempat masing-masing. Seterusnya kita pergi kepada pernyataan masalah kajian. Jadi menurut kajian daripada Muhammad Faizal Abdul Ghani dan Abdul Khalil Adnan tahun 2015, perkembangan profesionalisme yang berasaskan tradisional lebih pada one-time workshop iaitu mengabaikan ciri-ciri seperti aktiviti kolaboratif dalam peserta, tindakan susulan atau sokongan, hanya membuang masa sahaja. Jadi menurut Muhammad Sani dan Muhammad Izham tahun 2012, mereka menyatakan bahawa masalah dan keberkesanan guru masih pada tahap sebelumnya walaupun telah membelanjakan berjuta-juta wang bagi mengadakan program bagi meningkatkan profesionalisme guru. Seterusnya adalah terdapat sekolah yang kurang memberikan galakan terhadap guru untuk mewujudkan budaya kolaboratif. Ini menurut kajian daripada Ginger M. Teague dan Vincent A. Amfara tahun 2012. Mereka juga menyatakan bahawa guru perlu bekerja sebagai satu pasukan di sekolah. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian yang telah saya bina selari dengan persoalan kajian. Objektif yang pertama adalah menentukan tahap keberkesanan pengamalan Komuniti Pembelajaran Profesional iaitu KPP terhadap profesionalisme keguruan di daerah Kuala Nerus. Yang kedua adalah mengenal pasti perbezaan faktor-faktor demografi guru dengan tahap keberkesanan KPP di daerah Kuala Nerus. Yang ketiga adalah mengenal pasti hubungan antara elemen-elemen kritikal komuniti pembelajaran profesional KPP dengan keberkesanan KPP terhadap guru di daerah Kuala Nerus. Seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan yang pertama adalah apakah tahap keberkesanan pengamalan KPP terhadap profesionalisme guru di daerah Kuala Nerus. Persoalan yang kedua adalah adakah terdapat perbezaan faktor demografi guru dengan tahap keberkesanan KPP di daerah Kuala Nerus. Dan persoalan yang ketiga adalah adakah terdapat hubungan antara elemen-elemen kritikal KPP dengan keberkesanan KPP terhadap guru di daerah Kuala Nerus. Seterusnya adalah tinjauan literatur. Jadi seterusnya kita pergi pada model kajian. Model kajian menurut Lloyd tahun 2012
Model KPP dibahagikan kepada 5 dimensi, iaitu yang pertama perkongsian visi, misi dan matlamat, yang kedua budaya berkolaboratif, yang ketiga adalah sokongan keadaan, yang keempat adalah perkongsian dan sokongan kepimpinan, dan yang kelima adalah fokus kepada hasil pencapaian. Terusnya, model kajian yang kedua adalah model penilaian latihan Kirkpatrick. Model penilaian latihan Kirkpatrick ini digunakan untuk menilai keberkesanan amalan KPP terhadap guru. Jadi model ini menggariskan 4 tahap penilaian yang amat penting dalam mengukur keberkesanan sesebuah program. Jadi keberkesanan amalan KPP ini diukur melalui 4 elemen, iaitu yang pertama reaksi peserta, yang kedua adalah pembelajaran yang berlaku sepanjang latihan, yang ketiga sikap peserta, dan yang keempat adalah hasil keberkesanan latihan terhadap organisasi. Seterusnya kita pergi kepada kerangka konseptual kajian. Jadi kerangka konseptual ini adalah gabungan daripada 5 dimensi kritikal KPP dengan model penilaian 4 tahap Kirkpatrick. Jadi 5 dimensi tersebut adalah yang pertama dialog refleksi, yang kedua adalah berkongsi norma dan nilai, yang ketiga adalah fokus secara kolektif terhadap pembelajaran murid, yang keempat adalah perkongsian amalan terbaik, yang kelima adalah kolaboratif. Bagi model penilaian 4 tahap Kirkpatrick pula, ia menggariskan 4 tahap penilaian yang amat penting dalam mengukur keberkesanan sesebuah program. Jadi hasil gabungan ini akan menguji keberkesanan amalan KPP terhadap guru. Jadi tahap keberkesanan diukur berdasarkan 3 aspek persoalan kajian yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah kajian tinjauan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Jadi seterusnya adalah persampalan. Jadi populasi bagi guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus adalah 1,216 orang guru. Kemudian saya menggunakan teknik persampalan rawak mudah, iaitu dengan menggunakan jadual Cauchy-Morgan. Hasil daripada jadual Cauchy-Morgan, hasil berdasarkan jadual Cauchy-Morgan mendapati bahawa nilai sampel yang perlu diperoleh bagi populasi 1,216 orang guru adalah 291 orang sampel. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen bagi kajian ini adalah soal selidik yang mempunyai 25 soalan yang meliputi 5 dimensi KPP, iaitu berdasarkan bahagian pendidikan guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi soal selidik yang digunakan menggunakan skala Likert 5 mata, dan bagi instrumen kajian ini terdapat 6 bahagian dalam soal selidik. Bahagian A adalah bahagian demografi, bahagian B iaitu dialog refleksi, bahagian C iaitu berkongsi norma dan nilai, bahagian D iaitu fokus secara kolektif terhadap pembelajaran murid, bahagian E iaitu perkongsian amalan terbaik, dan yang terakhir adalah bahagian F iaitu dimensi kolaboratif. Seterusnya adalah maklumat demografi responden. Berikut merupakan taburan demografi bagi responden kajian tinjauan saya ini. Pecahan bagi jantina lelaki dan perempuan iaitu seramai 95 orang guru bagi jantina lelaki dan seramai 196 orang guru bagi perempuan. Seterusnya adalah pengalaman mengajar bagi guru. Bagi tahap yang pertama iaitu 1 hingga 5 tahun, seramai 6 orang responden. Tahap yang kedua iaitu 6 hingga 10 tahun, seramai 50 orang responden. Tahap yang ketiga iaitu 11 hingga 15 tahun, seramai 87 orang responden. Tahap yang keempat adalah 16 hingga 20 tahun iaitu seramai 80 orang responden. Dan bagi tahap yang terakhir iaitu
21 tahun dan ke atas seramai 68 orang responden. Bagi kelayakan akademik guru pula, terdapat 3 kelas kelayakan akademik guru responden kajian saya ini. Yang pertama adalah diploma, iaitu seramai 65 orang responden. Yang kedua adalah ijazah sarjana muda, iaitu seramai 223 orang guru. Dan yang terakhir adalah ijazah sarjana, iaitu seramai 30 orang guru. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama ini adalah bagi menjawab persoalan 1, iaitu apakah tahap keberkesanan pengamalan Komuniti Pembelajaran Profesional KPP terhadap profesionalisme guru di daerah Kuala Nerus. Jadi berdasarkan analisis deskriptif yang telah saya jalankan, nilai min yang diperoleh bagi tahap keberkesanan amalan KPP terhadap guru adalah 4.50. Dapat dikenal pasti bahawa tahap keberkesanan amalan KPP terhadap guru di daerah Kuala Nerus berada pada tahap yang tinggi berdasarkan nilai min yang diperoleh. Sisihan piawai pula adalah 0.258. Terusnya dapatan kajian yang kedua adalah bagi menjawab persoalan yang kedua, iaitu adakah terdapat perbezaan faktor demografi guru dengan tahap keberkesanan KPP di daerah Kuala Nerus. Jadi hasil analisis inferensi menggunakan ujian T, nilai T yang diperoleh adalah 0.125 dan nilai signifikan adalah 0.901. Jadi data menunjukkan nilai signifikan adalah lebih besar daripada 0.05. Nilai yang lebih besar daripada 0.05 ini menandakan bahawa tidak terdapat hubungan signifikan dan tidak wujud perbezaan bagi jantina lelaki dan perempuan terhadap keberkesanan amalan KPP terhadap guru di daerah Kuala Nerus. Faktor demografi yang kedua adalah faktor pengalaman mengajar. Jadi berdasarkan data kajian inferensi yang telah diperoleh, data kajian menunjukkan nilai F yang diperoleh adalah 1.005 dan nilai signifikan adalah 0.405. Nilai yang melebihi 0.05 ini menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan antara tahap keberkesanan amalan KPP terhadap guru di daerah Kuala Nerus berdasarkan faktor pengalaman mengajar. Faktor yang ketiga adalah kelayakan akademik. Jadi data kajian menunjukkan nilai F yang diperoleh adalah 0.117 dan nilai signifikan adalah 0.890. Nilai signifikan yang melebihi 0.05 ini menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap keberkesanan amalan KPP terhadap guru di daerah Kuala Nerus berdasarkan faktor kelayakan akademik. Dapatan kajian seterusnya adalah bagi menjawab persoalan yang ketiga, iaitu apakah hubungan antara elemen-elemen kritikal KPP yang memberikan kesan terhadap guru di daerah Kuala Nerus. Jadi nilai perkali korelasi yang diperoleh adalah 0.709. Jadi berdasarkan skala Rowntree 1981, hubungan korelasi antara pemboleh ubah dialog refleksi dengan keberkesanan KPP berada pada tahap yang tinggi. Terusnya adalah bagi dimensi kedua yang menjawab persoalan yang ketiga, nilai perkali korelasi yang diperoleh adalah 0.706. Jadi hubungan korelasi antara pemboleh ubah ini dengan keberkesanan KPP adalah berada pada tahap tinggi. Hubungan ini adalah positif dan signifikan, iaitu nilai aras keyakinan adalah 0.00 kurang daripada aras keyakinan yang ditetapkan. Dimensi yang ketiga iaitu fokus secara kolektif terhadap pembelajaran murid. Nilai perkali korelasi yang diperoleh adalah 0.808. Jadi hubungan korelasi bagi dimensi ini terhadap keberkesanan adalah sangat tinggi. Hubungan ini adalah positif dan signifikan, iaitu nilai aras keyakinan adalah 0.00 daripada aras keyakinan yang ditetapkan. Bagi dimensi keempat pula iaitu dimensi perkongsian amalan terbaik.
nilai perkali korelasi yang diperoleh adalah 0.774, maka hubungan korelasi antara dimensi ini terhadap keberkesanan adalah berada pada tahap tinggi. Dimensi yang terakhir adalah dimensi kolaboratif. Bagi dimensi ini, nilai perkali korelasi yang diperoleh adalah 0.823, maka hubungan korelasi antara dimensi ini terhadap keberkesanan adalah berada pada tahap yang sangat tinggi. Terusnya kita pergi kepada kesimpulan. Secara keseluruhannya, dapatan kajian mendapati bahawa tahap keberkesanan KPP terhadap guru sekolah rendah di daerah Kuala Nerus adalah pada tahap yang tinggi. Jadi hasil kajian inferensi turut mendapati tahap keberkesanan KPP terhadap guru tidak dipengaruhi oleh faktor demografi. Jadi kajian ini telah menunjukkan perkongsian nilai matlamat VC dan VC berteraskan kerjasama antara guru boleh mencapai kecemerlangan bersama. Jadi kajian ini dapat mengesahkan kesesuaian instrumen kajian sebagai alat pengukuran untuk mengetahui tahap keberkesanan amalan KPP guru di daerah Kuala Nerus. Terusnya kita pergi kepada implikasi kajian. Jadi dapatan kajian adalah relevan dengan pelaksanaan KPP di sekolah-sekolah telah diperkenalkan dan diminta untuk diaplikasikan bermula dari tahun 2013 di sekolah-sekolah Malaysia. Jadi ini mendorong guru untuk memastikan kerjasama berasaskan kolaboratif sesama guru diamalkan di sekolah bagi memastikan mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Jadi implikasi daripada kajian ini dapat dijadikan garis panduan untuk pihak-pihak yang terlibat untuk mencontohi responden untuk supaya diterapkan di kawasan-kawasan yang mana tahap keberkesanan KPP terhadap guru masih berada di tahap yang rendah. Terusnya adalah cadangan kajian lanjutan. Bagi kajian keberkesanan KPP seterusnya, pengkaji boleh menambah aspek-aspek lain seperti sikap, amalan dan kesan KPP terhadap efikasi guru. Yang kedua adalah batasan kajian boleh dibesarkan dan kajian seterusnya melibatkan semua guru dalam daerah Kuala Nerus. Jadi sampel kajian yang lebih besar akan menggambarkan sifat yang lebih menyeluruh termasuklah juga sekolah menengah. Yang ketiga adalah kajian ini dilakukan ke atas guru-guru berdasarkan kategori sekolah seperti sekolah rendah bandar dan sekolah menengah luar bandar. Jadi kajian perbandingan terhadap tahap keberkesanan KPP terhadap guru berdasarkan kategori sekolah ini juga boleh dilakukan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya, Muhammad Arif Irman bin Zakaria. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.